Baik, kita bagi contoh Wahabi. Beberapa negeri meletakkan di bawah enactment negeri masing-masing, enactment agama masing-masing, menyenaraikan Wahabi dalam senarai antara yang dikatakan sesat. Tetapi sikap agamawan yang gagal memahami kesan undang-undang. Enactment setiap negeri hanya terpakai pada negeri masing-masing. Tapi hujah itulah yang digunakan. Dia ulang enactment tadi ni untuk menyesatkan habis semua orang satu Malaysia. Nampak tak? Dia kod daripada negeri Dia kod daripada negeri sembilan, tapi dia tuduh tu pelis. Hakikatnya benda tu salah sama sekali. Sebab itu orang pelik, orang tanya, menuduh orang Wahabi boleh disaman? Boleh. Boleh. Sebab apa? Tidak ada mana-mana enactment. Nak saman lah. Tidak ada mana-mana enactment negeri ataupun majlis fatwa mana-mana negeri menyenaraikan mana-mana individu sebagai tokoh Wahabi. Atau memberi takrifan. Yes. Khusus. Okey, takrifan tu diberikan. Tetapi dia tak kata Ustaz Wanji ni Wahabi. Tak ada. Sebab itu dalam satu kes, ini saya nak cerita lah. Dalam satu kes, melibatkan Ustaz Zamihan dan juga Dr. Mazhar. Dalam setiap ceramah ni, kita tengoklah macam mana siapa yang tak pernah lari daripada mulut Zamihan ni kan. Ini Wahabi, ini Wahabi. Semua Wahabi kecuali dia lah kan. So dalam kes masa tu, itu kes saman fitnah, Dr. Zamihan sama Dr. Mazhar atas kausa fitnah. Dalam tempoh kes ni, Zamihan ni dia ada buat kutipan derma. So dalam ayat kutipan derma tu dia kata kita nak menentang Wahabi. Dia refer kepada Dr. Mazhar lah, sebab kes dia pada masa itu saja. Kan? So bila dapat teks ni, saya tanya dia dalam mahkamah, ini keterangan bersumpah dia. Saya tanya dia masa tu you are lawyer kepada Dr. Mazhar. So kita dapat notis ataupun keratan yang mengatakan dia ni kutip derma. Dia sebut kita menentang Wahabi, jihad dan sebagainya lah. So kita tanya, adakah betul sekarang ni doktor, awak nak mengatakan, you nak mengatakan Dr. Mazhar ni Wahabi? Dia kata tak. Dia kata dalam mahkamah tidak. Dia kata tidak. Ni rekod sampai sekarang ada, sampai bila-bila akan kekal. Dan saya mengolah soalan saya itu 6 ke 8 kali. Dalam bentuk yang lain. Adakah Dr. Mazhar Wahabi? Tidak. Adakah Dr. Mazhar mengamalkan ajaran Wahabi? Tidak. Adakah pelis negeri yang mengamalkan Wahabi? Tidak. Adakah pelis menyebarkan fahaman Wahabi? Tidak. Konsisten 6 ke 8 soalan. Ini Zamihan yang di luar bantai dan berdegar-degar mengatakan Dr. Mazhar ini kepala Wahabi. Tapi bila dalam mahkamah, kenyataan sumpah yang dia ambil, kita tunjukkan notis yang dia bagi itu, dia tak mengaku. Dia tak mengaku notis dia. Dia deny, mengatakan Dr. Mazhar adalah Wahabi. So ini yang sebenarnya kalau kita boleh dedahkan kepada orang, kata Ustaz Wanji, stoplah melabel ni. Sebab you punya kepala-kepala atas ni, bila sampai satu masa dekat mahkamah, you akan deny. Itu yang bila kesan kepada RUU ini, agamawan yang suka melabel, dia akan gunakan akta mufti ni. Sebab dia kata apa? Dalam akta, sebab akta kita kini ada beza dengan enactment. Enactment terpakai dalam negeri, akta boleh pakai satu Malaysia. Dan satu-satunya akta yang mendefinisikan ahli sunnah wal jamaah siapa? Inilah ni akta ni. Yalah, bakal ni. So dia akan tunggang sehabis baik. Dan sebab dia seluruh Malaysia ni. Dan dia akan mengatakan bahawa definition yang diberikan di bawah akta mufti ini, ahli sunnah wal jamaah ada 2. Selain daripada itu, menurut akta ini tertolak. Lepas ni KDN kena tukar definition, KPM kena tukar ke definition, kesan ataupun dia punya, kita katakan jangka masa panjang. Domino effect. Domino effect.